Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada semua, hari ini memandangkan wabak kita, kes COVID-19, dan telah diisytiharkan untuk kita sebagai sekatan pergerakan. So jadi pihak UiTM serta akademik yang lain mengambil inisiatif untuk mengadakan pengajaran dalam online, secara online ya. Okey, Nur Fatihah. Dan hari ini kita akan fokuskan kepada pengajaran yang berasaskan teori. Dan saya sebenarnya ingin menjemput semua rakan-rakan FB saya pun bolehlah untuk mengambil manfaat daripada ini. So, jadi kita sama-sama untuk mencari ilmu, mungkin ada manfaat daripadanya. Okey, hari ini kelas kita hari ini adalah kelas yang merujuk kepada teori vokal teknik, teori vokal teknik. So, saya adalah pengajar ataupun graduan dalam vokal, telah mengajar vokal sejak tahun 1995 lagi. So ini kelas saya, kelas FT111 UiTM, Fakulti Filem, Teater dan Animasi. So jadi siapa-siapa yang lain, rakan-rakan FB boleh juga tengok, tak ada masalah. Apa masalah je kan. So jadi kita sama-sama belajar. So kelas saya adalah wajib untuk tengok ni. So kedatangan, bukan kedatangan lah, maknanya view tu adalah sebagai kedatangannya. Okey, jika dah boleh mula, kita akan mulakan dengan kita punya pengenalan terhadap teknik vokal. Apa yang kita faham bahawa vokal merupakan sebuah ataupun satu alat instrumen yang unik, yang hebat, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia mempunyai ciri-ciri yang sangat menakjubkan, yang membuatkan kita boleh berkomunikasi dengan antara satu sama lain. Sambil itu juga ia boleh juga untuk menyampaikan emosi melalui lagu, melalui kata ceramah, pidato dan sebagainya. Dan kebanyakan kerjaya di luar sana menggunakan vokal tanpa kita sedari, kerana dia adalah alat komunikasi. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu bahawa penggunaan vokal itu penting. So jadi dia menggunakan instrumen tu secara tanpa, kita panggil tanpa keprihatinan. So jadi tanpa ada latihan, dia guna sekadar adanya. So jadi apa yang kita boleh terangkan kat sini bahawa pengajian teknik vokal sangat penting. Kita kena belajar macam mana cara menggunakan instrumen kita tu. Walaupun kita bukan seorang yang terlibat dalam bidang seni. Seni contohnya nak menyanyi ke, nak buat kita panggil performance atas pentas dan sebagainya lah, pelakon dan sebagainya. So kita gunakan vokal untuk kerjaya pun perlu belajar macam mana tekniknya, terutamanya pensyarah, guru dan sebagainya yang menggunakan suara sebagai alat komunikasi mereka. Bolehlah belajar. So jadi hari ini saya bukakan. So hari ini dan minggu depan insya-Allah, sebab kita masih lagi dalam sesi online. Ini betul lah, anda semua betul lah. So jadi bolehlah saya buat satu kita panggil keputusan ataupun fikirkan ini adalah baik untuk kita share sama-sama kan. So jadi dia adalah teori biasa, teori kita panggil teori asas berkenaan dengan teknik vokal.
Okey, sebelum saya mulakan dengan teknik-tekniknya, teori-teori tekniknya, yang pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa dalam persembahan, dalam kita berkomunikasi, antara perkara-perkara penting yang saya fikirkan ataupun saya observe dari dulu sampai sekarang ialah ada dua perkara prinsip yang utama sekali yang kita perlu. Yang lain-lain tu take note. Nanti lepas kita dapat berjumpa semula dalam kelas, saya nak tengok nota-nota ni semua. Daripada video ni anda boleh dengar semula, kemudian buat nota. Buat nota, itu dia punya assignment dia. Ingat dia punya assignment adalah buat nota daripada lecture ataupun tutorial yang saya berikan ini. Dan buatkan dalam bentuk nota dan saya boleh hantarkan semasa kita berjumpa apabila sekatan pergerakan ini telah dilepaskan. Okey, yang pertama sekali, dua prinsip ni, prinsip kita kalau persembahan, kita buat persembahan yang berkaitan dengan vokal, prinsip yang paling utama sekali ialah kita perlulah meletakkan emosi dalam suara kita tu. Maknanya kita perlu menitik beratkan macam mana cara kita untuk memasukkan emosi dalam kita punya suara. Maksudnya apa? Maksudnya ialah nada, intonasinya perlu ada, perlu diletakkan. Kalau kita menyanyi, setengah-setengah orang tu dia boleh menyanyi, dia boleh nyanyi, dia boleh melagukan lagu-lagu yang bagus dan sebagainya, tetapi dia nyanyiannya walaupun nadanya betul, tetapi intonasinya, ekspresinya salah. So, apabila kita lihat Muris, salam, tengah bagi kuliah, minta maaf saya teruskan. Saya terbiasa pula nak jawab soalan. Kemudian kan dah lupa berkenaan dengan apa tadi, ekspresi lah. Apabila kita menyanyi kan, seorang tu dia boleh nyanyi, dia boleh menyanyi dengan nada yang baik, tetapi yang paling yang kebiasaan yang berlaku adalah nada yang dinyanyikan itu mendatar. Dia agak dynamicnya tu ataupun dia agak monotonous. So dia mendatar saja, dia tak ada satu kesinambungan dari segi penekanan dinamiknya. Itu menyebabkan lagu tersebut akan agak bosan didengar, tidak ada color, tak colourful, tidak ceria, tidak ada emosi. Macam kita bercakap, kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita, bila kita bersungguh-sungguh nak menyatukan sesuatu dengan kawan kita ni kan, kita ada tonasi dia, macam tu kan, baru kita sedap dengar. So jadi kita samalah juga kalau kita buat performance, kalau kita tak ada intonation dia, dynamic dia, tekanan dia, maknanya kita punya penyampaian tu mendatar lah. Penyampaian kita mendatar, so jadi tak berapa bagus lah maknanya tu. Yang menyaksikan ni semua, selamat datang Dahlia, cikgu-cikgu vokal ni semua, dengarlah. Ini mungkin anda pernah dengar, tapi mungkin boleh menjadikan dia satu kita panggil refreshment refresh your memory about teknik dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali berkenaan dengan dynamic, kita panggil emosi. So explore emosi, masukkan emosi itu. Nyanyian tu jangan mendatar. Nada tu memang penting, tapi apabila kita dah melalui proses untuk mempelajari bagaimana untuk menyanyikan lagu dalam nada, yang keduanya ialah berekspresi lah, emosi lah. Bagilah emosi tu. Kalau kita tak ada tu, maknanya komunikasi kita tu hambar. Word hambar tu yang saya nak cari tu, hambar. So jadi hambar. So masukkan emosi. Contoh, saya bagi contoh satu lah pagi-pagi ni. Lagu-lagu yang kita sampaikan tanpa ada tekanan kan. Contoh lagu dalam kepala ni ada lagu Salim, Suci dan Debu. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Kan? Kita nampak tak? Itu nada dia tu
okey lah kan, nada dia macam agak-agak kena lah kan pagi-pagi. So jadi bila kita meletakkan sedikit penghayatan, sedikit tekanan emosi dalam kita punya lagu tadi, dia jadi berubah. Dia jadi berubah sebab kita rasa kita sampaikan dia daripada hati kita. Daripada hati kita. Engkau bagai air yang jernih, ada naik turun kan, di dalam bekas yang berdebu. Dia bila kita dengar pun kita rasa seronok. Seronok dengar. Lahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Masuk, ikut feel lah. Ikut feel. Kalau lagu tu agak mendayu, kita tekan, naikkan, kita mainkan lah emosi tu, apa kita nak cakap. Setiap words tu kan dia ada dia punya, kita panggil apa, dia ada perkataan-perkataan penting kan dalam tu kan. Ada perkataan penting dalam tu. So jadi kita tekan, engkau bagai air yang jernih, engkau bagai, tekanlah mana-mana yang orang rasa perlu, penting tu, tekan kat situ, kita naikkan di situ. So jangan buat yang macam datar tu, engkau bagai air yang jernih. Dia okey kan, tapi dia akan jadi lebih menarik, dia akan jadi lebih colourful apabila kita sampaikan dengan satu tekanan ataupun dinamik yang berbeza-beza. Engkau bagai, kan, engkau bagai, nampak beza dia. Engkau bagai air yang jernih. Jernih tu pun saya lembutkan. Di dalam bekas yang berdebu. Kan, masih emosi lah. Kenapa emosi tu berlaku? Apabila kita menghayati lagu tu lah. Kita macam mana caranya? Itu dia. Macam mana caranya kita nak dapatkan dinamik tu? Macam mana kita caranya untuk mendapatkan dinamik tu? Caranya adalah caranya ialah kita perlu Noli, kau ni apa? Nasir Bilahan tak? Lebih kurang saya. Okey. Dah, selingan. Okey, macam mana caranya kita nak mendapatkan dinamik tu dalam nyanyian kita? Macam ni caranya. Caranya ialah, pertama kita kena ikut proses dia. Kita bukan tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba masuk je kan. Sama juga kalau kita main muzik pun sama. Main gitar ke, main seruling ke, main flute ke, main violin ke, dan sama-sama. Yes, betul lah Dahlia. So maknanya kita kena faham pergerakan lirik lagu tu. Lirik lagu tu daripada rangkap pertama, rangkap kedua, chorus dia ke, dia punya semua rangkap-rangkap tu kita kena faham. Setiap rangkap bukanlah bermakna dia punya mood dia sama. Tak sama. Kalau awak lihat, dia punya rangkap pertama dia kisah dia berbeza, rangkap kedua kisah dia berbeza, mood dia berbeza. Kita tak boleh nak hentam sama semua kan. Kita tak boleh hentam sama semua. Kita kena feel lah, kena rasa lah dia punya, lagu pertama ni macam ni, lagu kedua, rangkap kedua ni macam ni. So kita masukkan emosi tu, barulah nyanyian kita tu colourful. Colourful, orang dengar dia penghayatan dia tu lebih senang lah untuk dia serap. Penonton lebih senang untuk menyerap penghayatan tersebut. Sebab lagu tu sampai dengan rasanya sampai. Itu saya terangkan berkenaan dengan ekspresi. Macam mana kita apabila kita berlagu, kita ada ekspresi. Macam mana pula kalau kita bercakap, memberikan kuliah, memberikan ceramah, bertutur ataupun kita berkomunikasi dengan orang ataupun lain-lain, mungkin memberikan taklimat untuk kita punya kru ataupun kita punya klien ke ataupun pekerja kita kan. Macam mana cara dia? Perlu juga
dia perlu juga, tapi dia dalam bentuk yang sesuai lah kan. Takkan kita nak bagi emosi yang tak sesuai semasa kita memberikan taklimat, kan. Sesuai lah tonasi dia, keceriaan dia, itu masuk, supaya orang-orang yang penonton ataupun pendengar yang ada di depan kita tu semua akan rasa tertarik dengan dan nak dengar apa yang kita nak cakap. Kita tak boleh cakap mendata tu dia macam satu, kita panggil lah satu tone mati kan. Yang kalau kita orang meninggal tu kan, kalau kat hospital ada macam tu kan, macam tu lah. Kalau kita cakap mendata, aku hari ni saya akan menyampaikan sebuah suatu teori berkenaan dengan vokal. Memang kat belakang tu ya, menahan-nahan, sebab tak ada sentakan dia tu. Dia kena ada pump. Barulah nanti orang penonton-penonton tu rasa macam bukan terbuai, macam menarik lah, tertarik lah untuk mendengar betul. So maknanya aplikasinya boleh diletakkan tu. Sama juga macam kalau kita nak bagikan sesuatu yang motivation ke apa semua, dynamic dia tu, dia punya expression, dia tekanan dia kan, motivator, contohnya ahli-ahli motivator, dia kalau cakap tu Assalamualaikum, selamat pagi, dia kena macam tu kan, supaya orang okey kan, apa khabar semua, dia bagikan benda tu. Kenapa? Sebab nak bagi dia punya kita panggil dynamic tu naik, dan penonton akan rasa tak ada masa untuk tidur ni kan, macam tu lebih kurang. Okey, itu yang pertama. Yang pertama apa, anak-anak murid sekalian? Apa dia tadi prinsip yang pertama kita kena masukkan dalam kita punya performance ataupun yang lain? Tulis. Tadi ada sedikit beberapa contoh, saya nak anda tuliskan. Mungkin ada boleh penambahan daripada rujukan-rujukan lain yang boleh masukkan, campurkan. Bagus kalau ada macam tu, terbaik. Bagus. Kita kena belajar ni, kita kena mix dengan rujukan-rujukan yang lain supaya kita punya ilmu tu bercambah dengan bagus. Maknanya tak ada kita melekat pada satu guru saja. Maknanya guru yang cakap ni kadang perlu disokong ataupun perlu dengan hujah-hujah lain, hujah-hujah lain yang membenarkan, ataupun mungkin ada juga yang tak berapa nak kita panggil, tak berapa nak suka dengan teori tu. Okey, yang keduanya apa? Tadi prinsip yang pertama, prinsip yang kedua ialah komunikasi. Communication kita kena tepat, kena jelas. Maknanya articulation kita tu, setiap apa yang kita cakap, setiap apa yang kita sampaikan, perlulah sampai dengan jelas. Kalau contohnya saya mulakan dengan nyanyian. Kalau kita nyanyi dan orang tak faham apa kita cakap, kita akan ada masalah dari segi communication. Macam international. Kalau penyanyi international dia nyanyi lagu-lagu yang kita tak faham, lagu Itali apa semua kan, so kita akan cuba untuk dapatkan penghayatannya daripada prinsip yang pertama tadi. Penghayatan penyanyi tersebut, dia hayat macam mana, dan kita akan assume ni macam ni, ini macam ni. Kalau betul lah penghayatan penyanyi tu, so maknanya kalau dia tak betul, maknanya kita punya imagination terhadap penghayatan tu akan jadi salah. So sebaiknya adalah kita perlu ada komunikasi, artikulasi ataupun sebutan, pronunciation tu yang baik. Kalau kita nak menyanyi lagu bahasa Inggeris, kita Inggeris Amerika, semuanya American English, so kita perlulah menyanyi seperti American English. Janganlah campur-campur macam tu. Itu baru kita rasa macam kita mereka akan merasai dari segi language tu tepat. Kalau kita guna bahasa
English British British English, maknanya kita perlulah sebut dengan jelas pronunciation ni dalam British English tersebut. Kalau kita nyanyi dalam bahasa Itali, perlulah berbahasa seperti orang Itali bunyinya, walau tak faham sepatah haram pun, tapi bunyinya kena ada, kan. Tapi bila kita nyanyi, kita tak boleh faham, kita tak boleh tak faham lah, kita kena faham apa yang kita nyanyikan. Maksudnya kita kena cari lah, kena cari. Okay. So itu adalah perkara yang penting. Sekarang ni kalau kita lihat, contohnya kalau kita menyanyi lagu-lagu yang biasa kita dengar, biasa orang dengar, macam lagu Suci Dalam Debu tadi kan. Bila saya nyanyi Suci Dalam Debu, anda semua dalam kepala ni dah ada dah lirik tu. So jadi kalau saya nyanyi tak tepat pun boleh tangkap. Boleh tangkap. Cuba kalau penyanyian lagu itu kita tak pernah dengar, orang-orang lain yang tak pernah dengar lagu-lagu tersebut. So jadi bila orang lain tak pernah dengar lagu-lagu tersebut, akan menyebabkan dia akan kehilangan tumpuan. Bila dia kehilangan tumpuan menyebabkan tak dapatlah capai ini punya emosi tu. Kita panggil apa? Kita punya emotion sharing tu kan hilang lah. Dia tak dapat rasa lah. Itu yang cakap tak ada rasa. Kadang faktor antara lain ni ialah kita sebut tak tepat. Dan satu lagi ialah kita emphasize pada words yang tak betul, yang salah. Mungkin itu adalah antara salah satunya. Kita emphasize tu tak tepat, ataupun tak emphasize langsung, menyembunyikan ataupun meringankan perkataan-perkataan yang penting. Engkau bagai air yang jernih, tu kan. Awak faham kan? Semua faham. Tapi saya nyanyian saya tu dia agak mendatar dan melirik dan artikulasi tak berapa jelas. Engkau bagai air yang jernih, kan? So boleh dah faham, tapi kurang dari segi penekanan terhadap perkataan-perkataan tu. Jernih itu kalau recording dia memerlukan benda tu biar dia jelas. Terutamanya kalau kita nyanyi live. Kalau kita nyanyi live lagi 2 kali 3 kali kena live. Musical, nyanyian untuk teater musical contohnya, perlu 2-3 kali lebih clear. So itu antara perkara yang penting. So ini mukadimah je ni, dua prinsip berkenaan dengan vokal. Sebelum kita masuk kepada teori-teori lain berkenaan dengan mungkin teknik lain berkenaan dengan teknik asas vokal lah. Dua prinsip ni kena faham. So jadi kita akan nanti bila kita jumpa di kelas ataupun dalam kelas, kita akan cuba untuk mengaplikasikan dua prinsip utama ini. Yang pertama ialah emosi, masukkan emosi. Macam mana cara dia ialah kita kena buat analisis terhadap kita punya teks tersebut. Buat analisis dari segi teks tersebut. Buat analisis. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis. Kita sekarang buka kepada soalan-soalan kepada semua yang sedang melihat, pelajar-pelajar yang sedang melihat. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan dua perkara yang kita terangkan, yang kita tekankan untuk mendapatkan penyampaian kita tu lebih menarik. Penyampaian kita lebih menarik. Yang pertama, apa kita panggil, memasukkan emosi. Yang kedua, komunikasi itu kena jelas. Macam mana cara tadi kita ada terang sikit berkenaan dengan emosi, macam mana nak buat, nak masukkan dia apply. Yang kedua, berkenaan dengan komunikasi tu, apa benda yang kita nak buat. Artikulasi, sebab tu kita ada banyak latihan artikulasi lah kan, sebutan mulut lah kan, mulut lah, buka mulut lah, senyum lah dan sebagainya. Tu semua adalah teknik ni lah supaya kita biasa. So kadang-kadang ada juga. Okey, soalan daripada Noraisyah Suaimi. Ini Suaimi.
Macam mana kalau kita tengah bercakap, kita anggap nada tu biasa, tapi orang kata nada tu macam marah. Kita rasa nada tu macam biasa kan, tapi orang rasa macam kita tengah marah. Itu adalah berkaitan dengan intonation kita lah. Fatihah sekejap intonasi kita lah. Intonasi kita. So intonasi kita ni, kita kadang-kadang tak sedar. Kita tak sedar ketegasan kita, tekanan kita tu kan. So jadi apa yang saya nak anda buat adalah cuba rekod dulu. Cuba rekod nada anda bercakap, lepas tu dengar. Betul ke? Alamak, betul lah tonasi tu. Tapi kepala otak kita kata kita ni tak ada marah apa-apa pun, tapi tonasi kita tu sebenarnya memang dah marah. Tonasi bukan marah, tonasi yang seakan-akan digunakan oleh orang-orang yang marah. Macam tu. So jadi kita dengar lah, kita dengar, rekod balik, dengar. Sekejap, nak jawab soalan Fatihah dulu. Sir, kalau nyanyi tanpa emosi tapi teknik nyanyi betul, adakah penyampaian nyanyian kita sampai tak dekat penonton panjang tu atau pendengar? Okey, kita nyanyi tanpa emosi tapi teknik betul. Tu macam robot lah kan. Robot macam tu lah, teknik betul. Dia punya tu tok betul tapi emosi tak ada. So jadi kita jangan jadi macam tu. Kadang-kala emosi tu lebih penting tau daripada nada. Kadang nada kita tersengit-sengit tapi kita emosi kita kuat. Menyebabkan penonton ni dia dah tak peduli dah dengan kita punya nada kita yang lari sikit-sikit tu kan. Sebab emosi kita ni besar. Bila emosi kita besar tu menjadikan nyanyian kita tu menjadi lebih berjiwa lah. Penting lah, maknanya jangan lah, maknanya cuba untuk menyanyi dengan emosi. Dan teknik yang betul lagi bagus. Maknanya jangan nyanyi tanpa emosi, lepas tu teknik betul tu macam robot tu. Robot kan macam tu kan, dia tak ada emosi, dia sampaikan macam tu kan. Okey, soalan lain. Sir, macam mana nak lahirkan emosi dalam nyanyian? Tadi saya dah cakap dah kan. Tadi macam ni, apa yang saya cakap berkenaan dengan macam mana nak lahir emosi? Kena analisis anda punya teks lah, teks ke ataupun kita panggil apa, lirik ke. Analyse lah lirik tu. Rangkap pertama dia berkenaan dengan apa, ceritanya apa, introduction dia, feel dia apa. Kita boleh rasa, kita boleh baca lah maksud dia apa, buat analisis lah. Satu-satu lah buat analisis. Setiap lagu buat analisis kan. Orang kalau buat recording tu, lagu tu dia memang dah katam dah dari segi emosi, jiwa dia dah katam. Kadang dia rekod sampai 3, 4 kali, 6 kali untuk dapatkan feel yang betul. Kalau kita dengar nyanyian, mengukur nyanyian itu dengan nada, maknanya okey je lah semua. Tapi adakah nada yang dinyanyikan itu bertepatan dengan konsep emosi yang diberi tu? Kalau konsep emosi tu yang kita susun, digarapkan oleh penulis lagu dan penulis lirik tu tidak bertepatan dengan cara penyampaian tersebut, walaupun penyanyi itu pitching dia bagus, maknanya kita kena ubah. Cakap, bab ini kena rasa dia lain. Kena terang kat dia apa rasa dia. Janganlah dia nyanyi daripada mula sampai akhir sama je dia punya feel. Kan, sama dia punya articulation dia sama, gaya dia sama. So jadi lagu tu akan jadi mendatar je lah. Mendatar, dia punya feel tu akan jadi sama, jadi mula sampai akhir sedih je. Tak semestinya kan. Banyak lagu, saya rasa majority lagu bukannya dia tulis sedih dari mula. Dia ada imbasan masa lalu lah, kenangan manis lah. Takkan kita nak nyanyi sedih je tu. So jadi kena ada kepelbagaian lah emosi. Okey, ada soalan lain? Okey, sir, hari tu saya bagi tahu vibrato dengan apa ya? Allah. Nak masuk part ni. Okey, vibrato dengan apa ya? Vibrato dengan tremolo. Cuba kau kaji apa benda. Ini kita belum sampai dalam bahagian ni lagi.
Ya, okey. Kalau nyanyi lagu sedih, macam mana nak kawal emosi sedih tu supaya tak ganggu vokal? Ni soalan ni sebenarnya boleh lah juga. Okey, boleh. Bagus lah kan. Macam mana kita nak kawal emosi? Maknanya berlatih lah. Kalau kau dah 1000 kali berlatih, rasa macam dah okey dah. Maknanya kau dah boleh kawal lah sedih tu. Sebab kita performer, kita jangan terlalu emotional sangat. Kita kawal, cuma kita masukkan dia punya jiwa sedih tu dalam lagu tersebut. Tapi janganlah sampai emosional, sampai yang meratap-ratap kan. Memanglah tak boleh kan. So jadi kena tengoklah keadaan dia, jangan sampai terganggu. Nur Azrina Atika so benda tu kena sentiasa berlatih lah. Kadang-kadang memang pertama kali saya kadang buat lagu, kalau saya nak buat lagu yang sedih, saya buat lagu tu kadang melodi dia sampai tu tak ada lirik lagi pun saya dah sedih dah. Kadang menitik air mata sebab dia punya imagination tu kan, menitik air mata melodi je tu. Lepas tu baru letak lirik dia. Bila letak lirik dia lagilah sedih. So tapi bila dah lama dia kita boleh tahan lah, kita boleh control. So maknanya berlatih lah berlatih, kena biasakan dengan lagu tu. Lepas tu kena berlatih juga untuk mengawal kita punya emosi lah. Jangan terlalu emosional lah. Sama juga dengan berlakon pun sama juga, tak boleh emosional macam tu. Assalamualaikum dari Fikah Aminuddin. Assalamualaikum, saya Syarifah Nur Afika. Saya cuma nak tanya, kalau kita nyanyi ada emosi dan kita pun sudah communicate dengan penonton, tapi lirik bukan jadi sampai ke mesej yang nak sampai? Bukan tu apa maksud dia? Tak faham. Lirik bukan. Maknanya bukan apa? Tolong jelaskan sikit. Okey, Eja Kowe. Tapi kalau kita letakkan emosi sedih sampai ternangis, macam mana nak kawal dia supaya dia tak sumbang? Ni tadi saya dah beritahu kan. Eja, tadi saya dah beritahu berkenaan dengan macam mana kita nak kontrol supaya jangan emotional. So kena berlatih, kena nyanyi bahagian tu banyak kali. Lepas tu kita boleh kawal lah kita punya emosi tu. Jangan terlalu terbawa-bawa dengan sedih tu. Kena kontrol, kena berlatih untuk kontrol kita punya emosi tu. So jangan terbawa-bawa. Selalunya kita lagu-lagu ni yang ada kaitan dengan kita kan, dia mempunyai kaitan-kaitan dengan kita akan rasa lebih dekat dengan lagu tu, jiwa kita lebih tersentuh. So jadi bila kita tahu kan bahagian ni aku kena hati-hati ni, bahagian ni kena buat macam tu lah. So jadi kita dapat control sikit dia punya emotional. Memang tak boleh kalau kita terlalu emotional, nanti kita punya sebutan dah tak jelas kan. Kita punya pernafasan pun dah lari. Amira Izzati, nyanyian teknik yang betul dari suara, dari perut atau dari tekak saja. Ni budak kelas ke budak luar? Kalau orang luar tak apa, kira halalkan. Kalau budak dalam kelas, kena kau siap kau. Okey, nyanyian teknik ni dari suara perut. Dia bukan perut, dia bukan perut, dia bukan dia bukan dari perut. Kita panggil dia daripada abdomen lah, lebih sedap kan. Abdomen ke diaphragm ke, sedap sikit dari perut. Perut tu simpan makanan. Kalau keluar angin, sedawa, dia tak ada keluar, dia ada suara dari perut. Kan, perut tu kalau kenyang tu masuk dalam perut. So jadi kita sebut dia sebagai suara dari abdomen atau diaphragm. Diaphragm lagi sedap kan, diaphragm tu kan. Okey, memang daripada diaphragm, sebab teknik kita biasa pernafasan, kita akan jadikan diaphragm tu sebagai punca penolakan angin naik ke atas. Kan, bukan angin perut dia. Angin perut dia letak naik ke atas, dia turun ke bawah. Faham lah kan. So jadi dia ada tak teknik tu sebenarnya. Teknik yang betul tu betul lah kan. So daripada diaphragm ada beberapa teori, nanti kita akan cuba untuk pergi kat situ. Ni apa ni, ada lain soalan? Maaf, soalan sama terserentak dengan Nas. Okey, tak ada masalah.
Macam mana kita nak nilai vokal orang tu terbaik atau tidak? Adakah dengan nyanyian lagu yang tinggi ataupun ni daripada Afika Najila. Apa nama? Menilai dari segi menilai Cik mati tak awak. Menilai dari segi dengar pun dah tahu dia punya vokal tu baik walaupun dia nyanyi mendatar. Yalah. Kalau apa nama guru-guru vokal ataupun penyanyi yang berpengalaman, dia boleh dengar bila orang tu nyanyi je kita boleh tahu yang dia ni ada potensi cuma mungkin kena guide sikit dari segi penyampaian. Kita boleh dengar tonasi, quality tone dia tu, sebab quality tone manusia ni dia berbeza-beza. So contohnya kalau C tu dia ada kalau C tu dia ada hertz dia kan, dia punya kiraan dia tu, dia kadang-kadang manusia ni dia tak tepat sangat, dia ada kiri kanan sikit, flat sikit apa, dia tak tepat sangat. So jadi kualiti penyanyi yang bagus biasanya dia hampir tepat tu, memang dekat-dekat dengan tepat. So jadi kita ni, telinga ni, bila kita dengar nada yang memang close to the perfect pitch tu, kita akan rasa comfortable lah. Tu yang kita rasa bagus, dia punya nada bagus, mungkin penyampaian dia kena baiki, dan vocal control dia vocal control ni kadang gifted. Ada orang yang memang dah dari kecil dia memang bagus control dia, cuma kita kena bagi sikit lagi teknik supaya dia tahu, faham teknik tu dan dia guna pakai kan. Vocal control dia macam dia kawal suara dia tak semestinya tinggi, tapi kalau dia nyanyi tinggi dengan kontrol suara yang bagus, itu maknanya dia memang hebat lah. Dia hebat, dia boleh kontrol suara dia kan. So benda tu, perkara tu akan menyebabkan kita dapat identify lah dia tu memang dia memang boleh nyanyi, nada dia bagus, walaupun dia mendatar, dia masih belum faham lagi mungkin konsep analisis tadi kan, dia tak berfaham kan. So jadi kita tu okay, ada lagi ni apa nama, soalan-soalan lain lah. Maksud selirik yang tak masuk akal. Maksudnya selirik yang tak masuk akal. Sorry, ada gangguan, ada orang panggil pula masuk. Lirik tak masuk akal ni tak faham. Kalau contohnya lirik tak masuk akal tu, maknanya kita dah sampaikan dengan baik, dia orang mesti boleh rasa juga. Kecuali kalau lirik tu memang kita pun tak boleh nak faham. So jadi penonton pun tak dapat nak feel lah. So jadi lirik pun kena ada konsep untuk memberikan kefahaman dengan baik lah. Dalam pengalaman Cik Hafiz, apa yang boleh buat emosi Encik terganggu semasa menyanyi? Macam situasi sekeliling ke? Terganggu Ini soalan-soalan ni susah nak jawab. Okay, apa yang kita boleh, bila kita nyanyi tiba-tiba terganggu kan? Bila terganggu kan? Itu bergantung pada orang lah. Kalau kita dah fokus kan, kita dah tumpukan perhatian kepada nyanyian kita, dan kita dah tak sempat nak fikir benda-benda luar dah. Sebab tu kalau orang nyanyi ni biasanya kita, contohnya orang nyanyi ke orang berteater ke apa kan, dia dah fokus dah, dia dah hilang tepi kiri kanan belakang semua, dia dah tak ada dah. Itu penyanyi, sepatutnya persediaan tu kita kena ada lah. Persediaan sebagai penyanyi atau sebagai aktor tu kena ada supaya kita fokus kepada apa yang kita nyanyi, apa yang kita buat. So bila kita masuk pentas tu terus fokus nyanyi lagu tu sampai habis, habis, keluar je baru pening kepala. Pening kepala aku, dapur aku lupa tutup api, contohnya kan, rupanya tutup api, terus balik. Contohnya. So jadi apa yang kita buat biasanya kita tu. Tapi ada kalanya juga kita ni tak fokus. Bila tak fokus, itu menyebabkan kita kena terganggu lah. Apa saja orang kenyit mata kat bawah pun kita dah terganggu kan. Bila kita nyanyi, biasanya kalau orang nyanyi ni kan, dia bukan ada, kita panggil apa, bukan ada fokus sangat. Dia nyanyi, dia lambai-lambai, lagu sedih tapi sengih-sengih atas ni.
Oh ibu, lama ibu. Kau siram bayu pagi hai, kehilangan merasa kini dan kesepian. Dan aku macam tu kan, nyanyi lagu ibu dah meninggal, lepas tu lambai-lambai, okay bye, okay, itu masalah. So emosi kita tu lain lah. Kita ni macam menyampaikan lagu lah, bukan menyampaikan cerita dalam lagu tu. Besok macam bercerita, bercerita melalui menyampaikan penyampaian lagu, bukan kita nyanyi lagu tu semata-mata. Assalamualaikum Balkis Rosli. Assalamualaikum Japis. Saya Balkis ya. Macam mana kalau kita terlampau emosi semasa persembahan nak kawan? Kita dah jawab dah tadi, nanti rewind balik sebagainya. Okey, dia tak datang hari tu terjawab soalan. Oh okey, thank you. Okey dah Mira. Mak saya sakit yelah, sian korang. Saya tak dapat bezakan nyanyian mendatar dengan nyanyian yang anda letakkan emosi tersebut. Nyanyian mendatar tadi saya dah bagi contoh dah kan. Kalau nyanyian mendatar kita rasa dia sama je kan. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, lahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Itu kan mendatar kan. Lepas tu, engkau bagai air yang jernih. Nampak dia naik sikit. Di dalam bekas yang berdebu. Tekanlah sikit. Yang mana nak tekan? Lahirnya kotoran itu. Tekanlah. Itu beza dia kan. Beza naik turun. Jangan mendatar. Tekan sikit. Macam kita bercakap dengan kawan kita kan. Macam kau petang ni boleh tak tolong aku? Aku ada masalah sikit lah. Bagilah emosi sikit. Petang ni boleh tak kau tolong aku? Aku ada masalah sikit lah. Kita selalu cakap macam tu kan. Masalah apa? Inilah, aku sebenarnya tak bawa duit. Aku nak minta tolong kau sikit. Boleh tak aku pinjam duit kau sikit? Dalam 1 juta. Macam tu kan. Baru dia macam, weh, terpanjat. Kalau tak ada, mesti tak dapat lah kan. So, macam mana kita nak kekalkan suara dan diaphragm masa nyanyi supaya dapat menyanyi lagu baik? Okey, yang ini nanti kita buat dalam praktikal. Cara dia, pernafasan dia, teknik dia. Itu maknanya kita kena belajar untuk macam mana nak mengaplikasikan teknik tu dalam praktikal. Nanti kita akan belajar dalam kelas. So, caranya ialah kita akan proses pernafasan tu lah. Pernafasan, lepas tu kita kontrol macam tu. Lepas tu kita kena buat selalu. Kena berlatih selalu. 5 octave range tu satu anugerah atau boleh develop? Boleh. Kalau nak buat biasa normal orang, kalau suara real voice 1 octave, 1.5 octave, 2 octave tu dah kira power lah. Kalau real voice lah. Tapi kalau mix campur dengan mix voice apa semua tu, boleh sampai 5 octave, sampai suara mix voice mixture, lepas tu sampai ke head voice apa semua tu, boleh sampai 5 oktav. Dia tapi kena develop lah dari segi teknik lah. Kadang orang tak pandai, orang belum dapat teknik dia tu, dia punya range tu limited lah. Bila kita belajar range tu, nanti dia akan slowly growing naik. Sama ada dia naik ke atas atau dia turun bawah. Tengok kita macam mana kita punya type vocal. Kalau kita memang type yang tinggi, dia naik atas. Kalau kita type dia rendah, kita turun bawah. Macam tenor, baritone ke apa, nak naik payah, tapi turunnya senang. Boleh sampai bawah. So maknanya type of vocal kita adalah vokal yang rendah, baritone. Ataupun kalau dia naik atas, tinggi. Boleh develop. Dia memang through latihan akan naik, akan memecahkan barrier yang biasa tu. Kalau kita tak berlatih tu, dia akan sampai satu tahap, dan bila kita berlatih dia akan naik. Kena cara dia, training apa semua, dia akan naik. Boleh insya-Allah.
Betul lah tu. Jadi Sir Whitney Houston, Celine Dion, dia orang semua belajar. Kau ingat apa? Ingat apa? Kena cakap dia teknik vokal dia betul. Kau ingat dia sambil je, memang dia belajar lah. Dia belajar teknik vokal lebih hebat. Lepas dia tu memang ala-ala boleh jadi cikgu. Tapi malas. Dia nak perform kan. Perform. Setengah orang ni dia suka mengajar, setengah orang dia suka perform. Dia orang ni memang dah hebat dah. Oi, kau jangan Celine Dion yang main, belajar dia. Dia punya cikgu bukan main punya calon-calon cikgu. Dia main calon-calon cikgu dia. Rockers kat sana pun belajar. Kita nampak dia macam tu, tapi dia belajar teknik. Dia belajar teknik macam mana nak buat macam tu supaya tidak merosakkan dia punya vocal cord. Ingat main serakkan suara tu daripada vocal cord. Jahanam. Satu lagu je hancur, pancit. Yang lagu kedua je suruh mic tunjuk orang. Engkau bagai tunjukkan. Sebab apa? Dah tak larat dah. Sebab tak ada teknik, tak belajar. Rockers tak belajar juga teknik vokal. Ingatkan dia tak payah belajar, aku jerit je. Tak boleh. Penyanyi rock pun kena belajar vokal, kena belajar teknik dia. Macam mana nak nyanyi lagu rock, macam mana nak nyanyi lagu yang berkonsepkan rock. Kena belajar. Belajarlah. Sebab tu belajar. Tak belajar apa. Jadi saya Aidil Nazira, macam mana nak kekalkan emosi dalam satu nyanyian tu, sebab penonton sendiri on boleh apa benda ni, boleh hilangkan emosi kita masa kita menyanyi. Fokus lah, itu saya dah cakap kan. Kena fokus. Kalau terkebil-kebil tengok orang macam mana. Fokus. Bila kita nyanyi, kita fokus dengan apa kita nak sampaikan. Kan? Kat depan tu ada gunung berapi ke apa ke, selamba je kan, macam tu. So maknanya banyak distraction kat luar tu kan. So jangan get distracted. So kat luar tu banyak ada macam-macam. Kadang-kadang ada family kita lambai kat belakang, kita pun duk lambai dia balik. Habis lah. Kan? Maknanya minta maaf kan saya kalau kita perform ni. Kecuali kalau kau menyanyi Merdeka apa kita panggil, apa nama, Citra Rama ke, lagu-lagu yang nak suka-suka tu boleh lah. Tapi kalau you serious in singing, buatlah serious singing. Buatlah tengok macam penyanyi-penyanyi yang betul-betul menghayati lagu-lagu dia. Sudirman, lagu-lagu dia semua kalau dia menyanyi tu, kecuali kalau lagu-lagu yang fun, boleh lambai. Kalau lagu emosi takkan lambai. Kalau nak lambai in character lah kan, dalam karakter tersebut kan. Okey, so macam mana nak tukar key kalau perempuan nyanyi lagu lelaki, lelaki nyanyi lagu perempuan? Apa nak tukar key? Tukar orang lah. Okey. Boleh tukar key. Boleh, maknanya kita ada komputer synthesizer ataupun kita panggil software yang boleh kita tukar key. Tukarlah, jangan tak tukar. Lagu lelaki lepas tu nyanyi yang penyanyi perempuan memanglah rendah sikit ataupun terlalu tinggi dia punya tu, memang tak kena key dia. Yang selalu jadi apa tahu, key yang nyanyi duet. Nyanyi duet lepas tu key tak kena. Nyanyi lagu tu lagu perempuan tapi dia buat duet, lelaki pun nyanyi, memang susah. So jadi kena boleh buat dia punya perubahan. Boleh tukar dia punya key tu, boleh tukar. Pergilah panggil arranger ataupun editor, dia boleh tukarkan, senang je lah. Waktu check dengan key awak kan, berapa key. So orang yang masuk buat audition nyanyi kan, nak masuk pertandingan nyanyian, buat audition apa semua tu, kena buat macam tu, proses dia kena ada. Kalau nak pergi audition kau tak buat persediaan, lepas tu kau beratur daripada pukul 10 pagi, 6 pagi kat situ sampai ke pukul 2 baru kau masuk untuk audition, tapi kau tak buat persediaan langsung. Buat apa kau pergi? Kan? So maknanya buatlah latihan, buatlah persediaan, jumpalah dengan orang, bayarlah sikit kan. Jumpa orang nak free je mana boleh, bayar cakap ni Cik Hafiz, saya bayar ni 2,000 kan, 2,000 ni tolong saya ni, macam mana saya nak masuk audition, barulah betul. Ini pergi-pergi selamba je, bawa kaset, bawa CD, pergi duduk beratur daripada pukul 6 pagi sampai pukul 2 tu baru masuk. Lepas tu tak ada persediaan, lepas tu kena berhamun je kat situ. Itulah kena ada persediaan dia. Salah satu nama penyanyi yang pandai mainkan emosi terbaik untuk siapa? Sudirman tu bagus lah. Sudirman, banyaklah lagi penyanyi-penyanyi yang bagus, penyanyi-penyanyi yang serius lah.
nyanyi yang serius, untuk nyanyi menyanyikan kalau lagu-lagu. Tapi saya nampak Sudirman yang paling bagus lah. Sudirman, dia punya penghayatan tu, kalau tengok dia punya video klip, walaupun dia miming je video klip tu, tahu video klip apa kita panggil, Salam Terakhir kan. Salam Terakhir, kalau tengok video klip dalam YouTube Salam Terakhir, dia miming je tu. Sebab dia program RTM ni biasanya memang miming, sebab dia rekod banyak kali kan. So miming, so dia miming aja tu kita boleh rasa. Maknanya apa? Dia punya jiwa tu besar. Walaupun dia nyanyi, dan masa dia nyanyi, masa recording tu pun dia pun jiwa yang sama besar. Kita boleh menitik air mata. Saya masa beberapa kali saya tengok, saya pun menitik air mata, tak sadar mengalir mata. Sebab apa? Rasa macam betul-betul dia nak pergi. Itu antara satu. Yang lain semua saya macam belum jumpa je. Lambat masuk. Itulah pasal. Farah Bella. Saya Farah Nur Nabila. Kalau kita dah cuba untuk sampaikan komunikasi tu, tapi penonton tetap tak rasa komunikasi tu, Simo. Macam mana nak Simo? Tak boleh kan? Apa lagi kau tanya? Tak boleh lah. Okey, kalau kita tak boleh nak, kita dah cuba untuk communicate, tapi penonton rasa macam tak sampai, maknanya kita ada problem lah. Maknanya kita rasa macam kita dah sampaikan, tapi sebenarnya mungkin belum lagi. So jadi macam mana caranya, ialah record lah. Itu yang antaranya. Kalau kita nak self-review kita kan, lama SSR, self-review kita. So jadi kita boleh record kita punya nyanyian, kemudian kita dengar balik, kawan kita dengar balik, betul lah ni, kau punya sebutan tak jelas. Maknanya review tu dah ada kat situ. So kita baiki lah. Sebab penonton ni, dia memang pakar dari segi review tu, dari segi komplain tu, dia memang pakar. So apa yang dia orang cakap ni ke majoritinya memang betul. So jadi kita ambil tu sebagai penambahbaikan kita. So macam mana nak tarik lagu tinggi dengan senang? Kau ingat senang? Berlatih lah. Berlatih. Kita ambil satu bahagian tu, contohnya bahagian yang tinggi tu, kita berlatih kat situ. Dia berlatih tu, dia tone dia, placement dia, jaga, cari dia. Kan banyak placement tu. Carilah yang mana satu sesuai, lepas tu berlatih, guna konsisten yang itu. Berlatih. Banyak kali berlatih, baru kita sama-sama dapat dia punya apa kita panggil, dia punya gaya, cara dia untuk menyampaikan yang tinggi tu. Macam tu lah cara berlatih. Apa-apa pun kena berlatih ulang-ulang. Jangan menyanyi tak tahu apa kita panggil kesilapan tu, kita start dari mula lagi. Contohnya nak berlatih yang part tinggi, tapi kita mula dari mula pula, kan. Lepas tu lalu kawasan yang tinggi tu tak sempurna, terus sampai habis, lepas tu mula lagi. So maknanya kena pergi dekat tempat yang kita salah tu, ulang kat situ. Kalau ada cikgu dengar, so cikgu dengar, cuba dengar kan saya punya ni, dia sampai ke tak sampai ke kan, dengar kan. Bila sampai ke situ, baru bila dah perfect macam tu, baru nyanyi dia mula. Memang cantik lah, sampai lah tu. Cara dia memang kena berlatih. Cara latihan tu kena betul. Okey, dah tak ada soalan? Alright, Alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya akan berapa dah ni? Okey, pukul 10. Kita akan cuba untuk buat lagi dalam 10 minit. Kita punya sesi online kita ni. So online kita ni tak adalah sampai 3 jam kan. So jadi kita akan buat separuh daripada tu. So jadi lebih kurang dalam 10 minit lagi kita akan cuba untuk online. Saya akan sampaikan satu lagi untuk hari ni, teori dia. So teori kita, kelas yang berasaskan online dan teori ni akan akan berlangsung sehingga minggu depan, sampailah kita dapat arahan untuk dibenarkan untuk berjumpa dalam kelas biasa. So kita akan buat So jadi semua orang yang memerhati, yang menonton ini, terutamanya kelas-kelas saya lah, khas untuk kelas-kelas vokal FFT 111, ini saya minta anda semua, kalau kejap lagi saya akan save video ni,
tonton semula. Saya nak anda ambil apa saja yang memberikan manfaat ataupun teori-teori yang saya sampaikan itu, tulis balik. Jangan tiru, tulis. Kalau kau tiru orang, ambil, kau siapkan dulu, nanti aku ambil. Tiru tak guna tu belajar. Baik Nuri getah macam tu. So akhirnya kalau jumpa, kalau buat sendiri, dengar, itulah cara kita belajar. Kita jangan nak ambil jalan mudah. Kau buat dulu, nanti kau bagi kat aku. Photostat kan, photostat dah lah tu, photostat pula tu. Aduh, kita belajar kan, kita kena cari sendiri ilmu tu. Even Nuri getah pun kena toreh tau getah. Mana orang kau toreh kan, mana boleh kena toreh getah, baru nitik getah tu. Bukan kau toreh kan tu aku boleh, mana nak orang kan. So jadi buat tau. Sini apa khas untuk you all semua ni, jangan meniru. Allah Akbar. Geram aku budak ni. Okey, dan kita akan teruskan dengan apa perbezaan fikah, apa perbezaan menjerit dengan menyanyi suara tinggi. Memang beza kah? Kalau menjerit tu dia tak guna teknik, dia guna seluruh badan dan emosi dia. Macam tu kan. Kita boleh nampak perbezaan dia nanti. Yang mana satu lagu yang nada yang kita control dengan teknik, dengan nada untuk nada tinggi, dan satu lagi untuk yang jenis menjerit. Kita boleh nampak. Diri kita sendiri pun boleh tahu tau. Diri kita ni tahu sebab apa tau. Kita rasa sakit. Kalau kita rasa sakit ni maknanya kita tak guna teknik yang betul. So kita menjerit lah tu. Lahabau. Okey, so nyanyilah satu lagu. So please, apa ni? Okey, boleh kejap lagi tunggu. Siapa yang tunggu sampai hingga akhir nanti, saya akan nyanyikan sebuah lagu. Okey, tengok insyaAllah. Ni kat office ni tak? Kau ni saja. Okey, sekarang saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan kita punya teknik lah. Tadi kita dah cerita pasal dua. Molly, hi, alright, okay, later, after this. Kita akan saya akan terangkan berkenaan dengan teknik yang pertama. Teknik yang pertama ini adalah yang paling utama sekali, ialah pada saya adalah teknik macam mana kita menggunakan kita punya posture, mekanisme ataupun anatomi vokal kita tu. Macam mana teknik dia. Selain daripada teknik pernafasan pun penting. Ini pun penting pada saya. Nak disimplify kan, nak dipermudahkan untuk kita, supaya kita senang sikit nak belajar. Orang sekarang ni senang, semua nak senang kan. Nak makan nak senang, tiba-tiba sampai je depan muka. Semua benda dia nak senang. So jadi kita cubalah kan untuk cari cara ni untuk menyampaikan supaya kita boleh sampaikan dengan mudah dan anda boleh belajar dengan mudah. Pertama sekali ialah cara kita mengawal kita punya resonator chamber, vocal resonator kita, suara, pusat gemaan suara kita tu kena take note tu. Kena take note dan kena faham tu. Sebab itu adalah dia macam volume kita, speaker kita tau. Kalau speaker kita ni kita tak tahu, kita tak jaga, suara kita ni nanti kepam. Kepam ke pendap ke apa tak tahu. Pandai. So jadi benda tu terkepam. Benda tu tersekat. Suara kita tak keluar dengan lebih baik. Apa dia vocal kat mana vocal resonator chamber tu? Mana? Cuba teka, cepat. Kelas-kelas saya tak tahu siap kawan. Nak aja pakai je online. Kalau tak online aku dah bantai orang semua ni tahu. Okey, apa dia? Cepat jawab. Senyap je nampak. Boleh tahan. Okey, apakah pusat gemaan? Di manakah pusat gemaan vokal? Di mana? Cepat. Siapa yang jawab dulu dapat tak dapat penangan. Yang tak jawab tu dapat penangan. Tak ada pun nampaknya, semualah kena. Okey, macam ni.
pusat gemaan utama kita adalah di mulut. Tu dia. Mulut ni dia kalau memang sangat penting untuk kita gemakan bunyi tu. Di dalam abdomen diaphragm. Kau biar betul. Okey. Pusat gemaan ni ialah mulut. Inilah speaker kita ni. Saya jujur jujur. Saya tak tahu. Bagus. Kena juga. Jujur pun kena. Jujur kena lagi ikhlas. Okey. Mulut kita adalah pusat gemaan. Sebab tu saya cakap kalau kita berlatih kita akan guna vowel tu kan. Ma, me, mi, mo, buka, mu, ma, ha, he. Buka macam tu. So ini digema tau. Kalau kita bernyanyi tutup mulut, dia tak keluar. Lepas ni kalau nyanyi buka mulut, jangan tutup rahsia. So jadi itu mulut yang penting, sangat penting. Nyanyi buka sikit, jangan tutup. Kecuali kalau orang tu dah pandai, dah master, dah bertahun-tahun belajar. Kadang-kadang dia tak payah buka mulut, dia dah tahu, dia dah projek sikit, dia dah tahu placement apa semua. Okey lah. Tapi kalau yang jenis tak tahu macam kita ni baru belajar, buka mulut, nyanyi aku yang cikgu vokal dah masuk tu. Shikin, cikgu vokal. Ni cikgu vokal juga ni. So jadi buka mulut. Jangan tak buka mulut. Buka mulut tu penting. Inilah pusat dia, speaker ni. Speaker kita. Takkan kita nak tutup speaker kita kan. Speaker kita kena sentiasa on. Okay. Alright. Okay, ada soalan lain tak? So saya rasa kita punya kelas online sampai di sini. So jadi kita baru 3 benda yang kita belajar. Nampak tak dia punya development dia tu? Saya rasa anda semua boleh dapat mungkin manfaat daripadanya, sama ada yang daripada kelas saya ataupun daripada kawan-kawan Facebook saya. Ini kita bagi special untuk kawan Facebook saya. Bila besok hari Rabu pagi ada online juga, tapi saya akan ajar berkenaan dengan perkara lain, berkenaan dengan music, sound composition, music, macam tu sikit lah. Yang mana kita tahu kita buat lah kan. Okay. So besok 8.30 juga, lebih kurang pukul 9 lah, macam tu. So jadi kalau ada apa-apa pertanyaan boleh terus sambung tanya. InsyaAllah kita akan bawa ke sesi minggu depan kelas yang sama, FT 111, yang mana kelas ni akan kita sambung secara online. Tapi di akhir pengajian ini, maknanya 2 minggu ini, selepas habis 2 minggu ni anda kena buat report. Sesi pertama apa pengajaran dia. So habis ni terus buat, wahai anak-anakku sekalian, pelajar-pelajar yang baik hati, budiman sebagainya. Tapi Rabu pagi kami ada kelas bukan korang, ini kelas lain, ni kelas audio sound, kelas degree sound effects, sound design. So jadi kelas sound design tu pada hari Rabu pagi pukul 8.30. So kelas vokal hari Selasa 8.30, tapi kita start pukul 9 lah. Pukul 9 sebab nak set up apa semua, mungkin ambil tu pukul 9 tapi tak lama kita buat dalam 1 jam setengah. Jadi report semua dalam buku nota kita tu je ya saya buat dalam buku nota tu, buat cantik-cantik, buat dengan baik, dengan bagus, sebaik mungkin yang anda boleh buat. Okay. Alright, okay, itu je. Terima kasih pada semua, pada pelajar-pelajar. Jangan lupa untuk buat report tersebut, record balik, dengar balik, recap balik apa yang kita belajar dalam pagi ni. Kemudian kita akan jumpa balik pada minggu depan hari sama. Kalau ada kelas ke tak ada kelas ke apa semua ke, balik kampung ke apa semua, anda kena pastikan yang masa tersebut perlulah bersedia untuk online. 8.30 saya bagi 1.5 jam tu untuk prepare kan, setengah jam daripada rumah
pergi ke satu tempat, Tesco ke mana, Tesco setengah jam saya pergi untuk dapatkan line tau. Okey, nyanyi kejap korang ni aduh sibuk lah nyanyi lagu apa aku nyanyi lagu ni sekejap, sabar. Siapa ada nak nyanyi sama boleh lah, tapi boleh dengar ke benda ni? Sekejap, saya tutup pintu. Ini office, tutup pintu je. Okey, kepada mereka yang dah menunggu daripada pagi tadi lah pukul 9 sampai ke pukul 9.17, alhamdulillah kita dah buat online selama 1 jam lebih. Okey, lebih kurang. So jadi kita akan cuba, saya akan hadiahkan anda special untuk hari ini ialah sebuah lagu yang telah dipopularkan oleh penyanyi terkenal kita. Sabar tuan dan puan-puan sekalian. Ingat. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan, dalam tidur dan hayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Ingat, kasihku, ku amat menyintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus menyinta sedetik lebih, lepas selamanya. Dikala penuh ketakutan dengan badai kehidupan, ku bersyukur adanya kamu. Biarlah kehilangan semua yang dimiliki di dunia, asal masih ada kamu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat menyintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus menyinta sedetik lebih, lepas selamanya.
Oh, ku aman menyintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus menyinta sedetik lebih, kasihku. Ku aman menyintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus menyinta sedetik lebih, lepas selamanya. Aku menyintaimu. Okey, khas untuk semua. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi minggu depan. Terbaik. Okey, boleh? Sorry, tadi tak boleh nyanyi kuat-kuat. Kat office, hidung kau nanti orang semua datang sibuk. Kan? Dah tutup lah tu. So itu semua untuk anda semua yang bersabar. Minggu depan kita nyanyi lagu lain pula. Alright. Okay, bye-bye.